Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Lazi bin Haslubis. Saya mahasiswa daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan mengenai tajuk kajian saya iaitu A for STEM, memperkasa pendidikan STEM dan bahasa Arab melalui pembangunan modul MOOC. Pengenalan. Generasi berpengetahuan tinggi dan berkeupayaan dalam menghadapi cabaran teknologi baharu lebih kompleks sangat diperlukan kerana dunia kini berdepan dengan industri 4.0. Generasi ini juga sangat diperlukan di mana mereka bukan sahaja berdaya tahan malah menjadi pengguna teknologi serta memulakan atau menjustruskan teknologi. Pendidikan sains teknologi kini menjadi keutamaan di negara Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah melaksanakan dasar 60-40 dengan tujuan melahirkan sebanyak 60% murid dalam aliran sains dan 40% lagi mengikuti aliran sastera atau sains sosial pada peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Target nisbah 60-40 masih belum membuahkan hasil melalui Pelan Tindakan STEM Nasional 2017 hingga 2025 yang dirangka bagi mutasi kemerosatan murid menyertai aliran STEM. Istilah STEM ini bermula pada awal tahun 90-an di Amerika Syarikat dalam polisi-polisi kerajaan Amerika Syarikat. Pendidikan STEM menjadi keutamaan kepada pihak sekolah dan universiti ke arah memartabat serta memperkukuhkan bidang terbabit kepada generasi muda. Pendidikan ini juga menekankan konsep berpandukan komponen 4C atau 4K iaitu komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritikal seperti yang terkandung di dalam pembelajaran abad ke-21, bab 21 serta kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Pembangunan komponen ini dilihat dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai kemahiran tinggi dalam menyelesaikan masalah. Pernyataan masalah. Modul FSTEM merupakan baru dan unik dan tidak pernah dikongsi kepada mana-mana penyelidikan lain untuk memastikan kesesuaian kepercayaan dan kesahihannya untuk kumpulan sasaran pelajar, iaitu khususnya kepada pelajar Kolej Jenis Ihsan di USIM. Tabaran pula, penyelidikan ini menjadi kajian yang pertama yang menjalankan kajian tentang modul ini di sekolah menengah di Malaysia iaitu di Kolej Jenis Ihsan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, di mana pendidikan dan integrasi yang berbakat antara nakli dan akli dan pengetahuan disatukan. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menguji tahap keberkesanan modul A for STEM dengan kandungan MOOC. Bagi memenuhi tujuan ini, objektif hendaklah dicapai melalui kajian ini adalah yang pertama, menganalisis penggunaan bahasa Arab oleh pelajar KJI dalam mempelajari mata pelajaran STEM. Yang kedua, mengenal pasti kesan yang ketara modul A for STEM dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab pelajar KJI. Yang ketiga, mengenal pasti cadangan penambahbaikan bahasa Arab menggunakan STEM. Modul A for STEM. Modul A for STEM ialah singkatan untuk bahasa Arab untuk sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Modul ini yang direka untuk pelajar berbakat untuk belajar bahasa Arab dan sebagai subjek penggayaan untuk mempelajari bahasa Arab untuk mata pelajaran STEM. Modul ini terdiri daripada 5 bab. Setiap bab modul ini terdiri daripada satu komponen subjek STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Permata Insan. Kolej Permata Insan paling sesuai dirujuk sebagai Kolej Jenis Ihsan KJI sebagai sebuah pertubuhan bantuan khas untuk pelajar Islam Malaysia yang berpintar berbakat dalam lingkungan umur 13 hingga 17 tahun yang bertujuan untuk melahirkan cendekiawan Islam masa hadapan. Kemudahan yang paling mudah disediakan dalam memupuk kesedaran pengetahuan yang cekap dan dengan itu memberi kesan kepada proses pendidikan dan pengajaran. Gabungan ilmu nakli dan akli yang dilaksanakan melalui metodologi pendidikan dan pendidikan, pecutan bersepadu dan penggayaan pelajar berbakat yang menyokong Islam untuk membekalkan cendekiawan dan pemimpin. Ulasan kajian lepas STEM. Pendidikan STEM di Malaysia adalah sesuatu yang sangat baru. Maka pendidikan STEM yang juga disifatkan sebagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP perlu diperkukuhkan kerana kurikulum STEM sedia ada tidak dilaksanakan secara bersepadu.
Menurut Emilia Adam Lilia Halim 2019 berpendapat bahawa pendidikan STEM adalah pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang meneroka satu atau lebih elemen STEM atau antara elemen pengetahuan dan satu elemen STEM yang lain. Ini boleh disokong oleh Mazlini Adnan, Aminah Ayub, Ong Eng Tek, Muhammad Nasir Ibrahim, Nuria Ishak, Jamia Sharif 2016 juga menyatakan bahawa STEM boleh menjadi falsafah atau cara berfikir di mana beberapa mata pelajaran iaitu sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi diintegrasikan ke dalam bidang pendidikan yang dianggap lebih sesuai dan relevan untuk diajar terutamanya di sekolah kerana ia menekankan aspek praktikal metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Kajian ini melibatkan kaedah pengumpulan data kualitatif sepenuhnya melalui sesi temubuat, di mana penyelidik akan mengadakan sesi temuduga untuk menganalisis sejauh mana modul A for STEM mempengaruhi minat pelajar komunikasi jenis insan dalam pembelajaran bahasa Arab dan mata pelajaran. Pensyarah mata pelajaran akan terlebih dahulu menawarkan kepada semua pelajar untuk mencubakan diri dengan modul tersebut. Pensyarah mata pelajaran akan menyebutkan bahawa modul dalam talian memerlukan kepada penyertaan seramai 2 orang pelajar daripada lelaki dan 2 orang daripada pelajar perempuan. 4 pelajar akan dipilih secara rawat sebagai subjek pendidikan dari senarai sukarelawan. Oleh kerana negara masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP akibat pandemik COVID-19, sesi temubual ini akan dijalankan secara dalam talian. Untuk sesi temubual tersebut, talian ini akan menggunakan platform Microsoft. Aplikasi Microsoft Teams disediakan secara percuma kepada semua pelajar USIM. Pelajar telah mengintegrasi platform ini sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dalam talian mereka. Microsoft Teams menyediakan perkhidmatan persidangan video yang baik dan stabil. Untuk sesi temubual dalam talian, penyedia akan menjemput pelajar tersebut ke dalam bilik Microsoft Teams dan ia akan ditetapkan sebagai bilik mesyuarat secara peribadi. Sesi tersebut akan dirakam dan audio tersebut akan ditranskripsikan dan dianalisis secara manual untuk tema yang hasil kajian. Modul ini mudah difahami dan pelariannya dapat dilakukan di mana ia boleh dipraktikkan dengan menggunakan beberapa komponen seperti perbahasan, latihan dan juga menulis karangan. Bahagian glosari iaitu Jawahirul Kalam yang disediakan di dalam setiap bab sangat berguna. Dan juga modul ini juga menggunakan kotak-kotak berwarna-warni yang boleh menarik pelajar untuk membaca dan memahaminya dengan lebih lagi. Modul ini juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dalam i'rab dengan soalan berdasarkan pada bahan yang diberikan. Latihan melalui modul dapat dilakukan dan membantu untuk memahami dengan mudah dan dapat menggunakan kata-kata baru dan menggabungkannya dengan kata-kata yang lama di mana pelajar yang tahu untuk membina ayat yang lebih baik. Modul ini juga tidak terlalu sukar ataupun mudah kerana ia menggunakan visual yang dapat menarik perhatian pelajar dan juga dengan menggunakan elemen yang berwarna-warni dan menggunakan gambar yang banyak bagi menggalakkan para pelajar untuk membaca keseluruhan perenggan. Modul ini juga boleh menjadi alternatif yang berdaya maju bagi pelajar untuk belajar bahasa Arab, di mana mereka boleh mempelajari bahasa Arab secara berkesan dan dapat mengetahui tentang sejarah tokoh dan sastrawan Islam. Modul ini juga menggalakkan para pelajar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai para ulama iaitu cendekiawan Islam dengan melayari internet dan meningkatkan lagi pemahaman mereka setelah membaca kisah-kisah sejarah mengenai cendekiawan tersebut. Modul ini juga boleh membolehkan para pelajar menggunakan pengetahuan yang sedia ada di dalam kelas bahasa Arab yang mereka belajar dan menerapkannya dan menggunakannya di dalam modul ini di samping mendapat pembendaharaan kata yang baru. Cadangan kepada pelajar, iaitu di mana pelajar perlu menggunakan sumber bahan pembelajaran bahasa Arab terutamanya yang terdapat dalam internet kepada guru ataupun pengajar. Guru perlu menggunakan sumber yang percuma untuk pengajaran bahasa Arab terutamanya melalui laman sesawang.
Yang kedua, guru juga perlu melibatkan diri dalam pembangunan bahan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, memperhebatkan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan alat tersebut harus diubah dari semasa ke semasa mengikut sesuaian kumpulan umur, objektif pengajaran dan seterusnya kepada Kementerian Jabatan Pentadbir Akademik dan Pentadbir Akademik. Yang pertama, Kementerian Pendidikan perlu melengkapkan sekolah dengan infrastruktur yang bercukupi untuk menyediakan teknologi maklumat supaya pelajar dan guru dapat mendapat manfaat yang maksimum dalam pengajaran dan pembelajaran mereka selaras dengan perkembangan semasa dan menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan dengan teknologi hari ini. Kementerian juga perlu meneruskan dasar mengkaji semula sukatan pelajaran bahasa Arab agar selaras dengan matlamat dan keperluan agama. Sebagai kesimpulan, penggunaan modul A for STEM terutamanya dalam pengajaran bahasa Arab masih di peringkat awal. Oleh itu, untuk menjayakannya adalah satu cabaran bagi kita, terutamanya guru bahasa Arab. Dan kita semua perlu memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan bahan alat bantu belajar ini daripada masa akan datang. Adalah tidak sesuai untuk kita hanya menjadi pengguna dan pengkritik, tetapi harus meneroka dan menggunakan apa yang tergaduh di dalam tersebut dan